Permulanya asal saya masuk Pekidah ni, diorang kata ini Jalan Putih yang harus saya lalu dulu lah. Saya bersetuju masih ada masyarakat yang memandang serong atau pihak individu yang memandang serong kepada Pekidah ini. Dalam Pekidah ni kita orang tak panggil lah pengeras, kita orang kata duit pau. Tapi baik ada orang semua sama je. Dan kalau nak kata beza, tak ada, sama-sama kot. Pergi kelab, pergi mabuk apa semua. Dia Pekidah dipanggil ayah Papin, ayah 30, ayah 36. Apabila dia tengok 3 line pun dia kata Pekidah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam eksklusif program dokumentari Penyiasatan TV penuh informasi. Pekidah menyebutnya sahaja pelbagai persepsi sama ada positif atau negatif akan kedengaran. Siapakah mereka? Mereka digelar tentera fisabilillah. Apa matlamat penubuhannya dan apa pula kaitan Pekidah dengan kumpulan gangster? Eksklusif minggu ini memaparkan kepada anda episod Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Kita saksikan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Lafaz ini amat sinonim dengan pertubuhan ini. Apatah lagi, ia diambil daripada ayat suci Al-Quran yang bermaksud menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi daripada berbuat kejahatan. Sudah tentunya, ia bukan hanya bermaksud untuk dijadikan slogan semata. Niat dan amalnya pastilah murni seperti petikan itu jua. Pekidah atau Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah se-Malaysia amat terkenal namanya di negara ini, terutamanya di kalangan orang Melayu kerana ia dikatakan salah satu cabang yang mampu membela agama, bangsa dan tanah air. Pekidah ditubuhkan kerana sebelum ini meskipun ada badan-badan lain tetapi tidak jelas kan. Kemudian badan itu mungkin badan merupakan perjuangan orang lama dulu melalui badan-badan lain kan. Setelah kita menyedari hakikat itu, yang mana badan ini sering menghadapi masalah di dalam penyusunan organisasinya, di dalam menggerakkan aktiviti demi untuk kepentingan ahli, demi agama, bangsa dan negara, dan sentiasa disalah anggap oleh pihak-pihak tertentu, terutama di waktu itu adalah pihak keselamatan. Jadi menyebabkan kita rasa terpanggil untuk menubuhkan sebuah pertubuhan yang mana orang lain juga ada pertubuhan, dapat menjalankan pertubuhan mereka demi survival mereka sendiri. Jadi dengan sebab itulah kita telah pun mengadakan banyak kali perbincangan dan akhirnya Pekidah itu dipilih sebagai nama yang sesuai daripada di antara beberapa nama. Menyebutnya sahaja, masyarakat umum sudah mengetahui apa itu Pekidah. Persoalannya, siapakah mereka ini sebenarnya? Apakah peranan dan objektif mereka yang dahulu masih lagi berjalan di atas landasan yang sama? Malah tidak kurang pula ada segelintir yang melahirkan rasa yang tidak senang dengan pertubuhan ini. Ada yang marah, ada pula yang takut. Sebahagiannya pula sering mengaitkan Pekidah adalah sebuah kumpulan kongsi gelap Melayu yang sering terlibat dengan kegiatan gangsterisme. Bagi mendapatkan gambaran jelas mengenai Pekidah, kru eksklusif mengadakan pertemuan dengan mereka. Ayahanda Haji Jamaluddin dan Ayahanda Roslan Dahman serta Ayahanda Syahrin bukanlah nama yang asing dalam Pekidah. Mereka antara orang kuat dalam Pekidah. Siapa Pekidah yang sebenarnya? Benarkah ia seperti yang didakwa sebagai gerakan yang mempunyai unsur gangsterisme? Saya bersetuju masih ada
masyarakat yang memandang serong atau pihak individu yang memandang serong kepada Pekidah ini adalah kerana mereka salah faham. Mereka tidak mengetahui selok-belok berkenaan dengan Pekidah yang sebenar, kan? Kemudian apabila dia tengok 3 line pun dia kata Pekidah. Dia tengok lambang apa-apa lain apa semua tu dia orang kata Pekidah. Bahkan kalau jadi satu-satu perkara penganiayaan kepada orang lain, walaupun mereka cuma dengar saja tapi dia belum lihat, mereka boleh dah anggap kata itu kerja Pekidah lah. Pekidah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan Peraturan-Peraturan 1984 pada 10 Mei 1983 dan merupakan sebuah NGO yang sah. Antara tujuan penubuhan Pekidah ialah untuk memperkukuhkan perhubungan sesama Melayu dan membantras kemungkaran. Sebab itu, tidak hairanlah pertubuhan ini mendapat restu dari pimpinan utama negara ini yang melihat pertubuhan ini sebagai wadah alternatif untuk memperjuangkan nasib agama dan bangsanya. Apabila didaftarkan bermakna kita bebas bergerak, walaupun mesti mengikut peraturan dan undang-undang, tetapi kita bebas untuk mengadakan mesyuarat dan kita mengadakan kutipan dan sebagainya demi untuk menggerakkan organisasi ini, kan? Dan yang pentingnya ialah supaya tidak ada pihak keselamatan menganggap kita ni satu badan subsis ataupun di bawah tanah dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah kita terpaksa menggerakkan badan ini. Perhimpunan perdana ini misalnya menunjukkan betapa Pekidah kini mempunyai pengaruh yang besar dengan mengumpulkan ahlinya seramai 12,000 orang dalam majlis sepetang bersama Perdana Menteri. Kita ini pahlawan-pahlawan Pekidah. Ida Pekidah. Ida Pekidah. Ida Pekidah. Pekidah menggunakan lambang 3 garisan, 3 warna, warna hijau, makna bersatu, kuning sebagai taat dan merah bermaksud setia. Sekarang ini Pekidah suatu organisasinya ialah di peringkat daerah, di peringkat negeri dan di peringkat pusat. Ada 3 juga peringkat dia. Sebab kita buat daerah ini sebab daerah luas dan mudah dikawal. Kalau kata ranting yang lebih kecil kampung-kampung ini maknanya susah untuk dikawal dan tiap-tiap tahun terpaksa kena hantar laporan kepada pihak ROS. Ada yang aktif, ada yang tak aktif. Bila tak aktif, 3 tahun tak aktif, dia sudah dibatalkan dia punya pendaftaran. Ada di antara mereka ini yang mengaku sebagai ahli Pekidah bekerja seperti menjaga pusat-pusat hiburan, menarik kereta dan lebih memeranjatkan mereka juga kaki perempuan dan kaki botol. Persoalannya, adakah benar ahli-ahli Pekidah ini terlibat secara langsung dengan kegiatan gangsterisme dan aktiviti tidak bermoral? Adakah mereka ini terlalu gairah dalam mencari erti perjuangan Pekidah itu sendiri sehingga tidak dapat membezakan yang baik dan buruk? Menemu ramah anggota Pekidah amat mengejutkan kami. Mereka ibarat mafia Melayu di mana penggunaan bahasa-bahasa isyarat rahsia diamalkan oleh mereka untuk pelbagai keadaan. Tak kurang juga, ada yang sanggup membela adik-beradik Pekidah sehingga ke tahap bertaruh nyawa sekalipun. Kuasa dan pengaruh menjadi permainan mereka. Di manakah kebajikan? Di manakah Islamiah seperti yang diwar-warkan? Permulanya asal saya masuk Pekidah ni, diorang kata ini jalan putih yang harus saya lalui dulu lah. Selepas saya dah setahun lebih tu saya jalan putih tu, tiba-tiba brother saya tarikkan saya, ada sebutkan dia, ada satu tiket lagi yang saya belum lagi naik. Jadi saya terpaksa lah dengar cerita dia tu, dengar, rupanya ada lagi jalan merah yang perlu saya jalan lah. Jadi tiket tu masa saya habis sekolah tu, saya jadi abang kawasan selama setahun. Usia saya 18 tahun tu, nak naik ke 19 tahun, saya ikut cara dia. Dia kata ikutlah, potong bawah
anak-anak merah semualah. Jadi saya ada banyak baju yang saya sarung, kira komplit lah dalam jalan ni lah. Jadi saya pun sarung jalan merah ni. Setelah saya sambung sarung jalan merah ni, saya declare naikkan seorang abangah perang. Jadi saya naikkan sebagai saya ni sebagai abangah perang, saya pun sambutlah title yang diberi tu. Sepanjang saya dalam jalan ni, makin banyaklah adik-adik di bawah saya. Hampir 100 orang lah di bawah saya. Matlamat saya nak jadi seorang kepala gangster lah. Sampai saya capai benda tu lah. Tapi sekarang saya dah tercapai, saya jadi seorang balong. Jadi saya tak perlulah dia ada title dan sebagainya yang selebihnya. Saya rasa sampai tak balong ni saya dah cukup bagi saya. Saya dah nampak lihat semuanya. Masyarakat kini mempunyai pelbagai tanggapan mengenai Pekidah. Ada yang mengatakan ianya baik kerana tolong orang Melayu dan ada juga yang mengatakan Pekidah ini hanya menggunakan nama pertubuhan Islam semata-mata, tetapi hakikatnya mereka tersasar dari perjuangan sebenar. Terang lagi bersuluh untuk menjelaskan apa fungsinya Pekidah ini. Dia perbezaan dia rasanya tak ada, sama je. Cuma sekarang macam mereka katakan putih-putih, merah-merah. Tapi bai'ah dia orang semua sama je. Cuma merah dia, bai'ah dia ada cara dia orang lah, ada cara lain sikit lah. Daripada putih ni, bai'ah dia dengan cara junjungan dia sendiri lah. Jadi bila kalau nak kata beza, tak ada, sama-sama. Pergi kelab, pergi mabuk apa semua, perjanjian dia tetap sama. Belakang, dia melanggar gitu kan. Jadi tak ada beza lah. Macam yang saya masukkan, baik dia bawa, baik dia dapat lah. Jahat dia bawa, jahat lah pergi dia. Itu belum lagi cerita segelintir ayahanda Pekidah yang suka mengambil yuran ahli dari ahli Pekidah yang lain. Benarkah? Pekidah juga dikatakan mempunyai kata laluan dan kod rahsia mereka sendiri, di mana hanya ahli Pekidah yang mengetahuinya. Kami mendapatkan komen dari bekas ahli Pekidah. Diorang dalam ni, diorang bukan panggil kawan-kawan ataupun tim ataupun geng. Tak ada. Kita orang panggil adik-beradik. Okay, so kita orang dah macam adik-beradik adik-beradik Islam lah, saudara Islam. Dan bila kita orang jumpa, adalah cara-cara kita orang dulu nak salam, nak cium pipi dan sebagainya. Tapi bila orang nampak, pada awalnya dulu saya masuk, saya rasa bangga lah. Tapi bila saya tengok sekarang ni, saya rasa bagi saya poyo lah budak-budak baru ni. Ada juga budak-budak baru ni kan. Tapi saya macam malas nak tengok dah. Sebab saya tahu diorang tak ke mana pun. Kan, tu bagi pendapat saya sendiri. Mengakui dirinya telah tidur dalam Pekidah atau istilah yang sering digunakan bagi mereka yang tidak lagi aktif dalam Pekidah. Baginya, Pekidah sekarang sudah lari dari perjuangan asal mereka. Banyak keburukan dari kebaikan. Kebanyakan masanya dibuang begitu sahaja, terlibat dalam pergaduhan, memeras ugut dan menindas orang. Pada awalnya, motif saya tu memang nak masuk benda ni dengan niat yang baik. Tapi bila dah lama-lama tu join, saya tengok bukan ke arah yang seperti apa yang saya nak. Jadi saya pun teruskan dan ianya tak membawa saya ke mana. Jadi saya tengok asyik tiap-tiap malam asyik nak bergaduh kan. Kadang-kadang tu ada sampai satu malam tu 3 kali 3 tempat kena pergi nak bergaduh.